Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Sekejap kita tunggu apa? Kita tunggu sekejap, raikan kawan-kawan kita masuk dulu. InsyaAllah malam ni kita akan sambung tajuk masih lagi muka surat pertama, muka surat 1. Kita akan bincang dua benda malam ni. Pertamanya hukum jual beli dan keduanya rukun jual beli. Hukum dan juga rukun jual beli. Dua benda saja kita bincang malam ni. Baik, bismillah, kita selus pelan-pelan kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah malam ni tuan-puan, seperti biasa kita akan sambung pengajian kelas online kita tajuk jual beli ataupun kitab muamalat. Modul ataupun kitab yang kita guna idaman penutup jilid 2 muka surat 1. Kita masih lagi bincang tajuk awal dalam jual beli. Malam ni insyaAllah kita akan bincang dua tajuk, iaitu pertamanya hukum jual beli dan yang keduanya kita akan bincang rukun jual beli. Dan last sekali kita akan bincang tajuk ataupun isu tata cara jual beli online menurut mazhab kita insyaAllah. Sebab ada beberapa orang rakan kita tanya bagaimana cara untuk kita apply ataupun akad apa yang kita boleh guna ketika mana kita berurus niaga secara online dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, tanpa kita perlu taklid mazhab Hanafi. Kita fokus mazhab kita dulu. Bagi orang yang cekap, tak kisah dia belajar lebih, dia boleh taklid mazhab Hanafi. Tetapi paling penting tuan-puan, kita kena fokus dulu mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang ada kitab tuan-puan, kita akan mula kitab yang muka surat pertama. Muka surat pertama belum habis lagi. Muka surat pertama malam ni iaitu hukum dan juga rukun jual beli. Hukum dan juga rukun jual beli. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 1 iaitu perenggan yang ketiga selepas daripada tajuk makna jual beli. Kita bincang tuan-puan, sebelum daripada ini kita dah settle makna jual beli di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ada tiga versi, ada yang basic ataupun ada yang asas, ada yang pertengahan dan juga ada yang detail. Yang kita dah bincang secara detail apa makna jual beli menurut mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Sebelum daripada ini tuan-puan, kesimpulan paling penting yang kita sebut 2 minggu lepas, apabila kita sebut jual beli, kena ada dalam minda kita, kena nampak kerangka dalam minda kita supaya clear.
Kenapa tuan-puan? Implement kita, praktikal di lapangan kita akan buat menepati dengan makna. Itu simple konsep praktikal setiap hukum syarak ini tuan-puan. Sebab tu kenapa kena tahu makna, sebab dari segi praktikalnya, dari segi implementasinya, kita akan implement perbuatan menurut makna yang kita faham. Itu sangat penting makna. Sebab itu kita dah bahas 2 minggu lepas makna jual beli menurut mazhab kita. Apabila kita sebut jual beli tuan-puan, dalam minda kita mesti kita ada sekurang-kurang tiga perkara, sekurang-kurang 3 poin, sekurang-kurang 3 kata kunci supaya kita nampak secara basicnya jual beli itu apa dia. Barulah kita hari ni kita akan bincang malam ni khusus 2 benda kita bincang. Hukum jual beli ada 5 dan rukun jual beli. Dan last sekali tuan-puan, kita akan bincang isu jual beli secara online, bagaimana cara untuk kita implement di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i berbeza dengan mazhab Hanafi, berbeza dengan mazhab Maliki. Jadi kita nak fokus mazhab kita terlebih dahulu. Baik, sebelum kita tengok hukum ada 5 tuan-puan, hukum jual beli ada 5. Apabila kita sebut jual beli tuan-puan, kita recall balik sekurang-kurang mesti ada 3 perkara, 3 nama, ada 3 poin, ada 3 kata kunci dalam minda kita. Pertamanya merujuk kepada tuan-puan akad, yang kedua pertukaran. Akad, pertukaran, yang ketiganya adalah harta benda. Akad, mesti ada akad dalam mazhab kita. Akad ni dia merujuk kepada apa tuan-puan? Dia merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Barulah dipanggil akad. Tak ada lafaz, tak ada ijab dan qabul, tidak dinamakan akad menurut qaul yang mu'tamad. Yang keduanya ialah mesti berlakunya muawadatin, mesti berlakunya muqabalah, mesti berlakunya pertukaran, iaitu berlaku penyerahan, serah menyerah barang dan juga harta, ataupun barang dan juga duit, ataupun kita panggil harta dan juga harta. Berlaku serah menyerah. Dan ketiga, poin yang ketiganya ialah benda yang kita nak berlaku pertukaran itu mesti benda yang dikategorikan harta di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Barulah 3 benda ini tuan-puan, 3 perkara ini ada di dalam transaksi itu, barulah kita boleh panggil jual beli menurut mazhab kita Al-Imam Syafi'i, iaitu berlakunya akad, adanya lafaz ijab qabul. Yang keduanya tuan-puan, berlaku serah menyerah antara penjual dan pembeli. Dan poin yang ketiganya tuan-puan, benda dan benda ataupun dia panggil barang dan juga harga ataupun barang dan juga duit itu mesti dikategorikan harta di dalam Islam ataupun di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi 3 benda itu tuan-puan merupakan kerangka yang kita mesti ada dalam minda kita. Bila kita sebut jual beli, tergambar 3 benda dalam minda kita. Untuk apa tuan-puan? Untuk menjadi piayawan ketika mana kita nak implement. Ketika mana kita di lapangan, kita nak akad, kita nak berlakunya transaksi, berlakunya jual beli, berlakunya tukar menukar. Contoh benda yang kita nak berlaku tukar menukar, kalau benda itu najis, kita nak pergi ke nursery tuan-puan, nak beli baja, dan kebetulan baja itu ialah baja yang ada campuran najis, maka boleh tak kita nak berlaku jual beli? Tak boleh tuan-puan. Kenapa? Kita dah clear di minda kita, tak boleh memenuhi piayawan yang ketiga. Pertamanya akad ijab qabul ada. Yang keduanya berlaku serah nak menyerah, boleh berlaku serah menyerah. Kenapa? Ada penjual, ada pembeli. Dan poin yang ketiganya tuan-puan, najis ini tidak boleh dikategorikan harta di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka tak boleh kita nak memilih jual beli ketika mana kita nak berlakunya pertukaran najis. Kenapa tuan-puan? Kerana tidak boleh memenuhi salah satu daripada 3 piayawan asas di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini penting untuk panggil langkah awal. Apabila kita sebut jual beli, kita mesti tergambar kerangka asas dalam minda kita supaya implementnya akan menempati dan juga memenuhi kriteria asas di dalam jual beli. Baik, saya tuan-tuan, kita terus kepada tajuk yang pertama malam ini yang kita akan bincang hukum jual beli. Ada 5 hukum jual beli dan yang keduanya adalah rukun jual beli. Yang ketiga kita nak bincang isu tata cara jual beli secara online di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Bagaimana cara untuk kita implement tata cara jual beli online dalam mazhab kita. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baris yang ketiga, satu perenggan ketiga tuan-tuan, perenggan ketiga baris keempat.
Nombor 81, perenggan di bahagian keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukum jual beli itu. Hukum jual beli itu adalah harus, yakni sah dan halal di dalam Islam. Ini hukum asal. Hukum asal. Ustaz Iskandar tanya, beli belacan, budu, cencaluk dan yang serupa dengannya. Baik, kita tengok berada di mana hukum membeli budu, hukum jual beli budu, hukum jual beli cencaluk, hukum jual beli belacan berada dalam kategori hukum yang mana. Ada 5 hukum semuanya tuan-tuan. Baik, sebelum kita pergi ke hukum, kita tengok dulu secara asas hukum jual beli. Dia tidak lari daripada 5 hukum, iaitu hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, dan yang kelimanya ialah hukum harus. Tetapi asalnya tuan-puan, asalnya hukum harus. Dia panggil harus ni, dia panggil apa tuan-puan? Harus ini dia panggil hukum asal. Dia panggil wal aslu fih. Dan asal jual beli itu harus. Dia boleh bertukar. Boleh bertukar menjadi wajib mengikut situasi tertentu. Boleh bertukar menjadi sunat mengikut situasi tertentu. Ada syarat yang dapat sunat, akan jadi sunat. Boleh bertukar menjadi makruh, boleh bertukar menjadi haram. Tetapi asalnya harus. Baik, serta. Itu pertama hukum pertama. Kalau kita tengok dari segi urutan, hukum harus ni dia berada nombor 5. Baik, kita tengok tuan-puan, hukum yang pertama asalnya harus, tapi dia boleh bertukar menjadi wajib, menjadi sunat, menjadi makruh dan juga menjadi haram. Ada 4 hukum lagi. Kita tengok hukum yang pertamanya tuan-puan, hukum wajib. Jual beli, transaksi jual beli, akad jual beli boleh bertukar menjadi wajib ketika mana tuan-puan? Berlaku ataupun situasi apabila seseorang berada dalam keadaan yang terdesak, lapar. Seseorang yang dalam keadaan yang mudtar, keadaan yang terdesak, keadaan yang darurah, lapar, dia perlukan makanan. Maka ketika itu tuan-puan, situasi orang yang berada dalam keadaan kelaparan, yang memerlukan makanan untuk meneruskan hidup dia, memerlukan makanan untuk meneruskan hidup. Sebab apa tuan-puan? Sebab dia dalam keadaan yang mudtar, dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurah, dalam keadaan yang mendesak untuk dia makan. Ketika ni tuan-puan, hukum kita menjual kepada orang yang perlukan makanan ini, wajib kita menjual makanan kepada orang yang mudtar. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Sekiranya kita penjual ini ada lebihan makanan yang hajat. Selepas kita tolak makanan keperluan diri kita, anak isteri kita, maka ada lagi lebihan makanan, maka ketika itu apabila datangnya seorang yang mudtar, seorang yang berada dalam darurah, dia perlu makanan untuk meneruskan hidup dia, ketika itu wajib hukum dia kita menjual makanan yang ada lebihan di sisi kita. Baik, serta tuan-puan yang pertama. Yang keduanya ialah hukum sunat ataupun mandubun. Bila situasi ataupun macam mana gambaran sunat kita melakukan urus niaga ataupun sunat kita melakukan transaksi jual beli. Apabila sunat tuan-puan dapat pahala sunat. Kalau tadi wajib kita jual beli, akad jual beli kita itu diganjarkan oleh Allah Ta'ala pahala wajib. Diganjarkan oleh Allah Ta'ala pahala wajib. Kita selesai saja akad jual beli kepada orang yang mudtar, orang yang terdesak, orang yang berada dalam kedarurah, maka dapat pahala wajib kepada kita sebagai seorang penjual. Yang keduanya ialah mandub ataupun sunat. Kita akan dapat pahala, reward, bayaran, ganjaran, pahala sunat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia tuan-puan? Iaitu secara umumnya tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap jual beli. Tiap-tiap jual beli yang benda yang kita jual beli itu benda yang ada manfaat kepada manusia.
Benda yang kita jual beli itu tuan-puan, dia ada benefit, dia ada manfaat kepada orang lain. Saya ulangkan lagi tuan-puan, kalau orang yang tidak ada ilmu ni, dia jadi businessman yang rugi tuan-puan, dia tak boleh create pahala daripada aktiviti bisnes dia kalau tidak ada panduan asas dalam muamalat, sangat rugi. Sedangkan Allah sediakan satu media. Saya selalu sebut tuan-puan, akad-akad yang Allah sediakan di dalam muamalat ini merupakan satu tawaran yang Allah berikan kepada kita, salah satu daripada cara untuk kita menjana pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita aktiviti pahala, aktiviti muamalat kita tidak ada charge, tidak ada orang panggil pertumpahan, tidak ada bayaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Kalau kena cara dia menjadi salah satu daripada cabaran untuk kita create pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-puan, transaksi jual beli ataupun cara pertukaran jual beli yang akan dapat pahala, hukumnya sunat, iaitu kita jual beli sesuatu yang ada manfaat untuk manusia. Kita jual beli sesuatu benda yang ada manfaat untuk orang lain, suatu benda yang boleh bantu orang lain, suatu benda yang boleh menyelesaikan masalah orang lain. Tak kira apa pun tuan-puan, apa pun barang yang kita jual, apa pun benda yang kita jual, sekiranya boleh bantu orang lain, boleh menyelesaikan isu orang lain, boleh menyelesaikan masalah orang lain, boleh membantu mencapai impian orang lain, maka akan dapat pahala sunat bagi kita penjual. Inilah yang saya sebut selalu, pastikan penjual, pastikan peniaga mesti ada ilmu muamalah untuk tuan-puan, untuk dia capai, untuk dia dapat create pahala yang berbaloi. Sebab tuan-puan, kadang-kadang ramai orang terjun dalam bidang bisnes, ramai orang yang ramai orang yang jual produk tuan-puan, tetapi dia sekadar menjual tanpa ada kaitan dengan agama, tanpa ada niat. Sekadar niat dia untuk mendapat keuntungan semata-mata, sekadar niat dia untuk kaya semata-mata, tetapi tidak ada kaitan dengan niat yang disebut oleh para ulama. Kenapa? Kerana dia skip ilmu asas di dalam agama kita, ilmu muamalat. Walaupun dia mahir ilmu marketing, walaupun dia mahir dalam bidang sale, walaupun dia mahir dalam bidang strategi marketing, tak nafi yang tu, tetapi dia lupa yang ilmu asas untuk kita create keuntungan ukhrawi. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi tuan-puan, untuk lebih clear, apa saja di umum, apa saja barang yang kita jual yang boleh bantu orang lain, yang boleh menyelesaikan masalah orang lain, akan dapat pahala. Tapi ingat, disebut oleh ulama di dalam kitab, mesti ada niat. Kalau tidak ada niat, maka dia asal, kembali pada asal, harus menjadi jual beli yang harus, tanpa bertukar kepada jual beli yang sunnah. Dia mesti dinyatakan dalam kitab, idza qaranaha bin niyyati salihati. Yang kata jual beli yang sunnah, iaitu kullu syai'in fihi manfa'atin linnasi, kabai'in kulli syai'in fihi manfa'atin linnasi. Tiap-tiap jual beli, tiap-tiap sesuatu yang ada padanya, pada sesuatu itu manfaat kepada manusia, yang boleh membantu orang lain, yang boleh menyelesaikan masalah orang lain. Tapi syarat, idza qaranaha biniyyati salihati. Syarat dia apabila disertakan dengan niat yang baik. Dengan niat apa? Ketika dia berlakunya urus niaga, dia niat untuk bantu orang lain sembuh daripada penyakit. Dia niat untuk bantu orang lain selesaikan masalah, keperluan yang orang lain nak, hajat yang orang lain nak, baru dapat pahala sunnah. Baik tuan-puan, settle. Yang kedua. Baik, kita terus yang ketiga. Apa hukum yang ketiga? Makruh. Ni makruh. Yang ketiganya makruh. Makruh ni apa dia tuan-puan? Makruh ni boleh asal, kembali pada harus, tapi makruh. Bukan haram. Boleh, harus, cuma serta makruh. Transaksi itu kita berlaku harus, boleh, cuma dia makruh. Apa contoh dia yang kata makruh ni? Satunya seperti kal bai'i ba'dal adhanil awal li salatil jumu'ati. Yang pertama tuan-puan,
Yang kata makruh ini iaitu berlakunya urus niaga pada hari Jumaat selepas azan yang pertama. Tapi ingat ni tuan-puan, dia ada syarat, dia ada pendetailan, bukan umum. Hari ni kita umumkan tiap-tiap hari Jumaat selepas azan yang pertama maka larangan makruh. Semua orang tidak. Dia spesifik tuan-puan, dia khusus, dia tertentu kepada orang-orang apa tuan-puan? Pertamanya kepada orang lelaki. Yang keduanya ialah orang lelaki yang wajib Jumaat ke atasnya. Yang ketiga, wajib Jumaat ke atas dia. Yang ketiganya, dia enggan. Dia memang niat di hati dia tak nak pergi Jumaat. Dia enggan menunaikan solat Jumaat. Maka orang yang ada 3 syarat ini tuan-puan, 3 ciri ini makruh. Dia melakukan urus niaga ataupun jual beli dengan siapa pun selepas azan Jumaat yang pertama. Bagi 3 ciri ini tuan-puan, ingat jangan umumkan. Jangan umum. Hari ini tuan-puan orang selalu saya banyak orang tanya, "Ustaz, kami ni tak boleh pergi Jumaat. Boleh tak kami berjual beli selepas azan Jumaat? Boleh tak kami jual beli selepas azan yang pertama? Boleh tak kami jual beli selepas azan kedua? Kami tak boleh Jumaat kerana kami tak dapat giliran nak Jumaat." Ini isu-isu yang perlu pendetailan. Kalau borom tuan-puan, kalau hukum yang secara umum kita ambil secara general tanpa spesifik, maka tak boleh, makruh dan haram. Ada yang haram, selepas lagi kita bagi contoh haram. Azan pertama makruh, azan yang kedua haram. Ingat tuan-puan, jangan umumkan, spesifikkan. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, ada 3 ciri sahaja orang yang makruh. Selain daripada tu, dia tak makruh. Pertama tuan-puan, orang makruh kembali balik, dia lelaki. Perempuan tak makruh. Tak makruh berurus niaga selepas azan Jumaat yang pertama. Lelaki yang makruh. Yang keduanya, lelaki yang wajib Jumaat ke atas dia. Yang ketiga tuan-puan, dia enggan. Dia memang niat awal lagi dia tak nak pergi Jumaat. Maka selepas azan yang pertama, makruh dia melakukan urus niaga, jual beli. Tetapi kalau dia lelaki, yang keduanya dia tak wajib Jumaat ke atas dia. Kenapa tak wajib Jumaat? Kerana uzur syar'i. Sama ada uzur tu dia kerana dengan musibah, dengan sebab hari ini wabak, tak terpilih ke masjid, dia tak dapat nombor giliran ke masjid, maka dia solat zuhur di rumah. Ketika itu dia boleh berurus niaga, dia boleh membeli. Sambil-sambil nak balik rumah tuan-puan, dia singgah di kedai, sedangkan orang dah azan Jumaat yang pertama, sambil dia nak balik rumah, dia daripada office nak balik rumah, boleh dah dia singgah untuk beli? Boleh. Kenapa? Kerana dia tidak termasuk ciri orang yang makruh. Kerana dia orang yang tak wajib Jumaat, tak dapat panggilan Jumaat minggu ni. Okey. Ataupun juga tuan-puan, dia orang lelaki, yang keduanya dia wajib Jumaat, wajib Jumaat atas dia, tetapi yang ketiga dia memang niat nak pergi Jumaat. Dia bukan niat tak nak pergi, cuma sambil nak ke masjid, dia singgah tepi jalan nak beli keperluan. Contoh sahaja. Dia singgah, orang dah azan pertama, tapi memang dia sambil nak ke masjid, dia singgah. Makruh ke tidak dia berurus niaga? Jawab dia tak makruh. Boleh dia singgah tepi jalan, dia beli air nak minum, dahaga sangat sebelum sampai di masjid. Boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Kerana dia bukan orang yang enggan ke Jumaat. Dia mesti komplit 3 ciri. Baik, settle tuan-puan. 3 ciri. Terjawab isu-isu yang selalu tanya saya tuan-puan, boleh tak kami berjual beli ataupun nak beli air, nak beli barang-barang lain, barang-barang makanan ketika mana orang azan Jumaat yang pertama? Jawab dia tuan-puan, boleh kalau dia tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia wajib Jumaat, boleh juga sekiranya dia memang sambil-sambil nak ke tempat Jumaat. Dia bukan niat tak nak hadir. Baik, settle tuan-puan. Itu satu contoh makruh. Makruh dia banyak contoh tuan-puan. Makruh dia banyak contoh. Satunya iaitu kita berjual beli selepas azan Jumaat yang pertama bagi orang yang ada 3 ciri, 3 syarat. Contoh yang kedua apa dia tuan-puan? Contoh yang kedua disebut dalam kitab I'anatul Talibin, disebut juga di dalam kitab Mughni Muhtaj, disebut juga di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Apa dia tuan-puan? Iaitu jual beli kain kafan. Jual beli kain kafan, kain kafan mayat. Jual beli kain kafan makruh tuan-puan. Kenapa makruh? Ilah disebut di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dan juga disebut di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang ketiga tuan-puan.
Kenapa? Kerana hati dia. Yang makruh ini, kenapa jual beli kain kafan makruh? Kerana hati dia bercita-cita supaya orang mati. Dia sentiasa ingat orang mati. Jual kain kafan, hari ni tak ada orang tempah ke? Hari ni tak ada orang mati ke? Kalau ingat dia mati, bagus. Ingat mati selalu. Dia je ingat mati, tak apa. Kita ingat mati ni baguslah. Kena selalu kita ingat mati. Tetapi nak ingat orang lain mati ni, tak ada orang mati hari ni, kain kafan tak laku hari ni, tak ada orang tempah kain kafan hari ni. Kenapa? Tak ramai mati ke hari ni? Itu sebab makruh. Dia selalu ingat orang lain mati. Selalu ingat kita mati, bagus. Tapi selalu ingat orang lain mati ni, memang makruh. Begitu juga tuan-puan, masa saya duduk kecil-kecil dululah, bukan pondok yang saya duduk masa baru ni, masa besar ni, duduk pondok saya terbaru ni, tak ada orang mati tak panggil. Orang panggil tak panggil sebab memang Tok Guru dia tak istihar. Jadi orang mati memang jarang kami pergi kat orang mati lah, orang tak panggil. Memadai orang lain yang pergi mati. Masa saya dulu, budak-budak dulu ada pondok kampung saya tu, selalu kawan-kawan dia duduk di pondok tuan-puan. Biasa dulu pondok-pondok dulu kan, orang mati panggil pelajar pondok yang pergi. Pelajar-pelajar pondok yang pergi. Pelajar senior pun pergi, budak-budak pun bawa juga tuan-puan. Budak-budak sekolah rendah ni pun bawa juga. Senior tu memanglah yang tu orang nak. Budak-budak yang tak erti apa ni, dia menunggu je. Dia menunggu orang panggil. Orang apa? Orang panggil solat jenazah. Sebab apa? Sebab dia tahu apabila solat jenazah, kalau dulunya di Kelantan ni, dapat sampul. Budak lagi tu, bukan dia tahu apa. Kalau seminggu, 2 minggu tak ada orang panggil jenazah, dia teringat lah. Dia kata, tak ada orang mati lama dah. 2 minggu dah tak ada orang mati. 2 minggu dah tak ada orang mati. Kenapa dia ingat pada orang mati tu? Kerana dia nak sembahyang jenazah. Budak-budak tuan-puan bukan tahu apa. Orang tua tu tak kisahlah. Baik, saya tahu. Jadi kenapa makruh menjual kain kafan? Kerana ingat orang mati. Kata ingat orang mati tak apalah tuan-puan. Baik. Habis. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga settle, pertama wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga makruh. Ada satu lagi contoh makruh disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah tuan-puan. Apa dia contoh yang ketiga? Contoh pertama settle, contoh kedua jual kain kafan, contoh ketiga kalaulah jual makanan tuan-puan, makruh juga jual makanan. Tapi ingat dia makruh, dia kait pada niat. Kalau jual makanan tetapi niat, kalau kita jaga niat okeylah. Jual makanan tetapi jenis makanan yang orang panggil apa tuan-puan, makanan yang repeat order selalu. Dia akan ingat, kalau kenapa orang tak habis lagi ke makanan customer dia ni, tak repeat lagi ni. Maka antara makruh juga apabila kita bercita-cita supaya makanan yang ada pada orang lain hilang. Itu pun makruh. Kenapa nak so cepat habis makanan dia beli? Sebab dia akan repeat balik, repeat order. Maka jangan ada niat nak repeat order orang lain ni, nak repeat order dengan sebab nak hilang manfaat pada dia, nak hilang nikmat pada dia. Makruh. Ini benda-benda basic tuan-puan, kena penjual kena ada. Penjual kena ada. Kalau tidak, dia akan jadi makruh. Kenapalah tak repeat order? Sepatut 2 hari dah habis dah makan ni. Tak sedap makanan dia. Biasa duk repeat order. Dia mencita-citakan makanan yang ada di customer dia tu cepat habis. Dia sebut dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Dengan syarat cita-cita dia menjual makanan tapi bercita-cita al-ghala minhu wa an yattajira fi at-ta'ami idza kana sayatamanna al-ghala minhu. Itu dia punya illah. Illah yang kata makruh. Baik, kita terus tuan-puan, kita ekspreskan. Kita ada rukun. Ada rukun 4 lagi sementara sebelum kita nak buat kesimpulan dengan cara jual beli online. Last sekali tuan-puan ialah haram. Last sekali jual beli haram. Jual beli haram saya tak nak detailkan sebab dia ada tajuk khusus. Dia ada tajuk jual beli yang haram di belakang sana. Kita akan bincang secara detail jual beli yang haram. Ada 2, ada jual beli haram yang sah dan ada jual beli yang haram lagi tidak sah. Jual beli haram sah,
dan jual beli haram yang tak sah jual beli itu. Kita akan bincang tajuk di belakang sana. Antara jual beli yang haram, contoh satu je saya bagi contoh, iaitu jual beli haram tapi sah, iaitu jual beli selepas azan yang kedua. Ada setengah ulama kata selepas azan kedua hari Jumaat, azan pertama makruh, azan kedua itu haram. Sama juga dengan 3 ciri tadi. Dan banyak lagi tumpuan haram sah. Dan haram yang tak sah, kita akan bincang akan datang tumpuan dalam tajuk yang khusus. Saya tak pasti muka surat berapa, dalam lebih kurang 4 muka surat ke belakang nanti kita akan bincang tajuk khusus, iaitu jual beli yang sah, jual beli yang haram sah dan jual beli yang haram yang tidak sah. Baik. Itulah dia tumpuan 5 hukum jual beli. Yang pertamanya hukum asal dia harus, kemudian dia bertukar mengikut situasi, bertukar menjadi 4 lagi, iaitu bertukar menjadi wajib, bertukar menjadi sunat, bertukar menjadi makruh dan juga bertukar menjadi haram. Baik, kita terus kepada last sekali tajuk kita malam ini tumpuan rukun jual beli. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, rukun jual beli. Yang kata rukun ni sama juga tuan makna dengan rukun solat, iaitu ma la budda minhu, benda yang tidak mesti ada, tak sempurna rukun tak dinamakan jual beli, tak cukup rukun tak dinamakan jual beli, ataupun dia panggil rukun ni merujuk kepada apa tuan, merujuk kepada juz'un min mahiyah, iaitu satu perkara, satu juzuk daripada diri jual beli. Jadi nak nama jual beli tuan, dia terdirinya beberapa juzuk yang akan membentuk jual beli. Nak nama jual beli, sempurnakan juzuk dia. Juzuk dia ada berapa tuan? Juzuk dia ada 6, ataupun umumnya ada 3, ataupun ada 5, ataupun ada 6. Boleh bilang 3 cara. Boleh kita kata juzuk dia ada 3, boleh kita kata juzuk dia ada 5, boleh kita kata juzuk dia ada 6. Dan sempurnakan ke 6 juzuk ataupun ke 5 juzuk, barulah dinamakan diri jual beli yang sebenar menurut mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Itulah dipanggil rukun. Rukun jual beli, rukun lain, jual beli lain. Jual beli itu apa tuan? Jual beli ini sempurna rukun, lengkapkan, perfectkan ke 5 rukun, baru dinamakan jual beli. Dua istilah, 2 kalimah, 2 perkataan yang berbeza makna. Di hukum rukun jual beli. Jual beli lain, rukun lain. Apa beza dia tuan-puan di antara rukun dengan jual beli? Rukun ini dipanggil diri kepada sebahagian daripada jual beli. Nak nama diri jual beli sebenar, mesti cukup 5 rukun, mesti cukup 6 rukun, baru nama diri jual beli. Sebab tu kita kena kenal tuan-puan, ada berapa rukun. Kenapa? Kerana kita mesti buat semua rukun, baru nama jual beli dalam mazhab kita. Kalau kita tak cakna, kita cincai, main transfer saja, main bayar saja, masuk kedai, ambil barang bayar, tak cakna, tak peduli, aku ni berlaku atas mekanisme, atas atas term apa, term jual beli ke, term hebah ke, term hadiah ke, term hebah bisawab ke, apa term pun aku tak peduli, asalkan aku ambil barang, aku hulur dari segi budayanya, dari segi adatnya, sudah dinamakan bayar, Tetapi dari segi syarak, dari segi terma agama kita, kena lebih spesifik. Kena ada cukup syarat, barulah nama jual beli. Itu beza di antara budaya, beza di antara adab dengan syariat. Beza tuan-puan. Sebab tu agak payah untuk nak implement syarak. Kenapa tuan-puan? Kerana dia kena ambil tahu. Kerana dia kena ambil tahu, kena mujahadah, kena banyak korban masa belajar, kena lawan nafsu, kena lawan nafsu dalam diri kita, tak nak belajar, kena lawan. Banyak benda yang kita nak buat sehingga kita boleh melaksanakan agama. Bukan senang untuk membangunkan agama, melaksanakan agama tak semudah slogan yang kita create slogan sangat mudah. Tetapi untuk implement yang sebenar sangat payah tuan-puan. Baik, ada berapa rukun tuan-puan? Kita dah kenal rukun apa dia, jual beli apa dia. Rukun ini sebahagian daripada jual beli. Rukun ini merujuk kepada sebahagian juzuk jual beli. Nak dinamakan jual beli, sempurnakan ke 6 rukun, sempurnakan 5 rukun, sempurnakan 3 rukun. Baik, settle. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
Pertama daripada 3 rukun jual beli. Jadi dia bilan 3 dan kitab kita. Kita boleh bilan 3, kita boleh bilan 5, kita boleh bilan 6. Pertamanya ialah orang yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. Lahir 2. Iaitu dia panggil aqid. Yakni aqidain. Orang yang berakad, tu rukun dia. Yang pertama. Orang yang berakad ni 2 tu apa dia? Penjual dan pembeli, yakni bai' dan mushtari. Yang keduanya ialah barang yang diakad, dia panggil maqudun alaih. Yang keduanya ialah maqudun alaih. Yang pertama aqidani, yang kedua maqudun alaih. Apa dia maqudun alaih? Benda yang diakad, mesti ada benda yang diakad. Barang yang diakad iaitu harga dan barang ataupun benda. Boleh panggil barang, boleh panggil benda yang dijual. Kita panggil mabi' dalam bahasa Arab. Dia ada 2 tuan-puan. Maqudun alaih, benda yang diserah. Benda yang diserah menyerah ada 2. Apa dia 2 tu tuan-puan? Barang dan juga harga. Harga tu sama ada duit ataupun sama ada barang. Cuma hari ni tuan-puan, apabila berlaku transaksi, majoritinya kita berlaku pertukaran benda dengan duit. Tetapi sebenarnya dalam syariat, dia tidak merujuk kepada duit sahaja, asalkan harta dengan harta itulah dipanggil jual beli. Supaya kita clear dalam minda kita, pertukaran, serah menyerah, tukar menukar ini bukan spesifik, bukan refer kepada duit saja, tetapi umum. Asalkan dia harta, boleh ditukar harta dengan harta, ditukar kereta dengan kereta, ditukar motor dengan kereta, ditukar makanan dengan kereta, ditukar makanan dengan dinar, boleh dinamakan jual beli. Cuma kalau ada item ribawi, jaga syarat-syarat yang akan kita bincang akan datang. Baik. Yang kedua, lahirnya 2 tuan-puan, lahirnya barang dan juga lahirnya harga. Dan yang ketiga, apa dia ketiga? Yang ketiganya ialah sirah. Apa dia sirah? Iaitu ijab dan qabul. Ada 2. Sirah, tuan-puan nak nama sirah. Apa dia sirah? InsyaAllah minggu depan kita akan bincang spesifik. Minggu depan ini kita akan mula satu persatu kita bincang rukun. Jadi sirah ni tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Merujuk panggilan sirah ini refer kepada ijab dan qabul. Dipendekkan dipanggil sirah. Lafaz yang mengandungi ijab dan lafaz yang mengandungi qabul, lafaz yang mengandungi ijab dan qabul dipanggil sirah. Kalau ada ijab, kita tak panggil sirah. Mesti ada 2, ijab dan qabul. Apa dia ijab, apa dia qabul, kita dah bincang minggu lepas. Baik, saya tahu tuan-puan, 3 rukun ni, bilan cara 3 ini, dia boleh lahir 6, dia boleh lahir 5. Tuan-puan nak ingat 3 boleh, 5 boleh dan 6 pun boleh. Tapi yang penting kita tahu rukun jual beli ni secara detail mesti cukup 5 ataupun 6 ataupun 3. Kalau 3, cara kita bilangnya pertama ialah orang yang berakad, orang yang berkontrak, ada 2. Apabila sebut orang mesti ada 2. Pertamanya penjual, yang keduanya pembeli. Rukun yang kedua dia panggil maqud oleh orang. Maqudun alaih iaitu barang yang ditukarkan. Apabila sebut barang, tuan-puan, harta yang ditukarkan, dia refer kepada 2. Pertama ialah barang, yang kedua ialah harga, saman. Musamman dan juga saman, mabi' dan juga saman. Harga dan juga barang. Kita tukar beras dengan gula, tuan-puan. Beras dan gula. Maka beras itu kita tukar dengan gula. Gula itu dipanggil harga, dipanggil price. Beras itu dipanggil barang. Kalau kita tukar gula dengan duit, tuan-puan, maka duit itu, gula dengan duit, maka duit itu dipanggil price, dipanggil harga, dan gula ini dipanggil barang. Settle, tuan-puan, settle. Baik, yang ketiga, apa dia ketiga? Sirah. Mesti ada ijab dan qabul. Jadi kita boleh bilang rukun jual beli, kita boleh bilang 5, tuan-puan. Bagaimana cara kita bilang 5? Kita tak bilang 3. Bilang 5, pertamanya penjual, yang keduanya pembeli, yang ketiganya, tuan-puan, barang, yang keempatnya harga ataupun duit kita panggil, yang kelimanya ialah ijab dan qabul. Kita tak asingkan, kita gabungkan, yang kelimanya ijab dan qabul. Tetapi boleh kita buat 6, tuan-puan, 6. 6 macam mana? Kita asingkan ijab dan qabul. Yang 5 ijab, yang ke-6
qabul. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiganya barang, yang keempatnya harga, yang kelimanya ijab, yang keenamnya qabul daripada pembeli. Ijab, lafaz ijab daripada penjual, yang keenam lafaz qabul daripada pembeli. Baik, settle. 6 ini tuan-puan, 6 rukun baru nama jual beli. Jual beli yang hakiki tuan-puan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kesimpulan. Kita nak buat kesimpulan sebelum kita nak break dengan kita nak akhirkan dengan cara jual beli secara online. Baik, kesimpulan tuan-puan, nak nama jual beli yang hakiki, jual beli yang sebenar-benar, mesti ada 6 dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Jangan keliru dengan mazhab lain tuan-puan. Mazhab kita dulu. Mazhab Al-Imam Syafi'i mesti ada 6. Kalau nak praktik, nak implement kontrak ataupun akad jual beli yang sebenar, mesti cukup 6. Apa dia tuan-puan? Mesti ada penjual, mesti ada pembeli, yang ketiga mesti ada barang, yang keempat mesti ada harga, yang kelima mesti ada ijab. Kalau tak ada ijab, bukan jual beli yang sebenar. Dia ada jual beli alternatif. Yang keenamnya tuan-puan, mesti ada qabul daripada pembeli. Mesti ada ijab, mesti ada qabul daripada pembeli. Dan lagi pula syarat dia satu persatu. Kita akan belajar ada 16 terma dan syarat untuk memastikan tuan-puan, keenam-enam ini ataupun ketiga-tiga ini pastikan sah kita tukar, mesti cukup 16 syarat. Tak banyak tuan-puan. InsyaAllah dalam kitab kita ini khatam jual beli 16 syarat. Kita akan cover tajuk jual beli dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ada 16 terma yang kita akan bincang. Ijab dan qabul ada 6 terma. Orang yang berakad penjual dan pembeli ada 5. Kita mesti penuhi 5 syarat ciri orang yang nak jual beli. Dan juga ada 5 ciri barang dan juga harga kita nak tukar. Mesti memenuhi, menepati dengan 5 ciri yang telah ditetapkan di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. 5, 5, 6 jadilah 16 terma dan syarat jual beli menurut mazhab kita Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dan juga di dalam kitab Idaman Penutup jilid yang kedua. Baik, serta tuan-puan. Apabila tak cukup 6 tuan-puan, yang qaul yang saya sebut sekali lagi tuan-puan, yang pertamanya ialah jual beli yang sebenar mesti cukup 6. Yang kedua dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, sekiranya tak cukup 6 tuan-puan, tak cukup 6, dia hanya ada 4 sahaja, dibolehkan jual beli tanpa ada ijab dan qabul, tetapi ada 4 rukun sah tetapi bukan jual beli yang hakiki. Ini dipanggil jual beli mu'atah, jual beli yang tak cukup rukun 6, hanya 4 rukun sahaja. Ada 4 rukun sahaja dimaafkan ataupun dibolehkan menurut qaul yang dhaif, yang dinamakan bai'ul mu'atah, jual beli hanya serah menyerah dalam majlis akad tetapi tidak ada lafaz ijab dan qabul, tolak duit, hulur duit, dan dia serah barang tanpa ada perkataan ataupun ada perkataan tetapi perkataan itu tidak menepati ijab dan qabul. Kita akan belajar secara detail. Jual beli mu'attah ini dia ada beberapa situasi, tetapi secara umumnya jual beli kita faham bahawa jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul ada 4 rukun sahaja. Ada 4 rukun sahaja jual beli mu'attaf yang dipanggil jual beli yang bukan sebenar, jual beli yang tak cukup rukun ijab qabul, boleh ataupun sah dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, iaitu qaul dhaif yang ditarjih oleh Al-Imam Nawawi, yang disokong oleh Al-Imam Mutawali dan juga ditarjih oleh Al-Imam Bughawi. 3 tokoh besar ini mentarjih, mengatakan keluarnya qaul, mengatakan sah. Juga dalam mazhab kita, bukan mazhab orang lain tuan, mazhab kita Al-Imam Syafi'i, tetapi kita kena taklid kepada pendapat ini walaupun pendapat ini lemah tetapi boleh beramal. Baik, saya tahu tuan-puan. Kesimpulannya tuan-puan,
Kalau kita tahu nak jual beli yang sebenar mesti ada 6 rukun. Jual beli yang dimaafkan ataupun jual beli qaul yang dhaif, jual beli yang tak sempurna rukun, hanya ada 4 rukun saja, tidak ada ijab dan qabul, sah juga menurut qaul yang lemah yang ditarjih oleh Imam Nawawi, yang ditarjih oleh Imam Mutawali, ditarjih oleh Al-Imam Bughawi yang dinamakan bai'ul mu'attah. Boleh. Baik, settle. 2 jenis dan jual beli ini dibolehkan ataupun sah dalam mazhab kita. Jual beli yang sebenar 6 rukun, jual beli mu'attah 4 rukun. Baik, sekiranya tuan-puan, sekiranya tak cukup 4 rukun, hanya ada 3 rukun ataupun tak dapat memenuhi syarat. Ada 4 rukun tetapi syarat rukun tak dapat memenuhi, maka tak boleh untuk kita implement jual beli. Baik, settle tuan-puan, kita dah faham. Baik, last sekali tuan-puan, kita dah habis kitab kita. Kita nak tutup dengan cara jual beli online. Baik, insyaAllah minggu depan kita akan masuk muka surat 2 ataupun bulan depan masuk muka surat 2, iaitu penerangan berkaitan dengan lafaz ijab dan qabul. Bukan syarat lagi. Syarat 2 helai akan datang. Syarat ijab qabul, dia introduction kepada terma ijab dan qabul. Ada 2 helaian. Agak intro dia agak panjang juga. Jadi kita nak habiskan tuan-puan, kita nak tamatkan malam ni dengan bagaimana tata cara jual beli secara online. Panduan kita dah jelas. Sebab tu saya bagi panduan dulu, rukun dulu. Kalau 6 rukun panggil jual beli hakiki, kalau 4 rukun saja tanpa ijab dan qabul kita panggil bai'ul mu'attah. Pendapat qaul dhaif boleh kita taklid dengan qaul dhaif yang ditarjih oleh Imam Nawawi, yang ditarjih oleh Imam Mutawali, yang ditarjih oleh Imam Bughawi, boleh. Tapi kita kena tahu dan kita taklid, kita niat aku jual beli holor senyap-senyap tak cakap apa ni, ataupun cakap tapi bukan lafaz ijab qabul, cakap terima kasih dan sama-sama saja, itu tidak menepati lafaz ijab qabul, maka dia dipanggil bai'ul mu'attah. Kita niat aku berlaku transaksi ini di atas aku memilih akad jual beli, tetapi jual beli yang mu'attah, bukan jual beli yang hakiki. Baik, sekiranya tuan-puan penutup kita malam ni, sekiranya ada 4 rukun tetapi tak boleh memenuhi dan tak boleh nak akur kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam mazhab kita, juga tak boleh nak implement, tak boleh nak berlaku di atas jual beli yang sebenar. Mana contoh tuan-puan? Contohnya ialah jual beli secara online. Sekali lagi tuan-puan, saya ulang sekali lagi. Sebab apa tuan-puan? Sebab ada ramai orang tanya, bagaimana tu Ustaz tata cara jual beli online menurut mazhab kita Al-Imam Syafi'i? Malam ni tuan-puan khusus, saya dah sebelum daripada ni saya dah beritahu, saya dah sharing tuan-puan, tapi bagi yang baru follow saya, mungkin tak berapa nak ingat lagi ataupun tak pernah lagi dengar, maka malam ni saya nak ulang sekali lagi tuan-puan, cara jual beli online dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Jawab dia tuan-puan, cara jual beli online dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tidak dapat memenuhi terma dan syarat bagi salah satu daripada rukun yang 6. Rukun yang 6 tuan-puan, ataupun kita nak beramal dengan 4 rukun sahaja ijab dan qabul yang tidak ada. Kita nak beramal dengan 4 rukun pun tidak boleh memenuhi syarat bagi rukun. Apa dia tuan-puan? Kalau kita jual beli secara online, kita tengok satu persatu rukun ada tak ada dan kita match dengan syarat yang telah ditetapkan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Yang pertamanya tuan-puan, penjual ada, yang keduanya pembeli ada, yang ketiganya tuan-puan, barang yang kita nak beli. Ada barang yang kita nak beli. Kita dah tengok, walaupun dalam mazhab kita tuan-puan tak sah melihat gambar. Tetapi kita boleh taklid qaul yang dhaif mengatakan sah juga jual beli tak melihat. Tak apa, yang tu kita tak menjadi isu. Yang keempat tuan-puan, harga, ya ada. Yang kelima ijab dan qabul. Baik, okey. 4 dah ada, penjual ada, pembeli ada, barang ada, dan juga tuan-puan, dan juga harga pun ada. Kita nak bayar, kita ada duit, kita nak bayar sebagai pembeli. Kita nak bayar. Apa syarat yang tidak boleh memenuhi? Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i tuan-puan, syarat yang kita tak boleh nak penuhi secara online ialah disyaratkan tuan-puan, disyaratkan dalam mazhab kita berlakunya serah menyerah barang. Berlakunya serah menyerah barang. Barang itu mesti diserah dan harga itu mesti diserah. Barang penjual dia mesti serah kepada pembeli,
dan juga pembeli, dia mesti menyerahkan harga duit kepada penjual di dalam majlis akad yang real. Majlis akad yang real. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Dia tidak sah mazhab kita tuan-puan penyerahan barang dan duit dalam majlis akad yang hukmi. Kalau secara online tuan-puan, dia tak dipanggil penyerahan barang dan duit secara real, tetapi dia panggil secara hukmi. Di dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i dia agak rigid, dia agak ketat, dia agak tegas. Dia nak menutup ruan-ruan berlakunya gharar, berlakunya sebaran bentuk penipuan. Dalam mazhab kita, dia akan tuntut serapat-rapatnya. Sehingga mana dia menetapkan syarat penyerahan barang dan penyerahan duit oleh pembeli kepada penjual, penyerahan penjual barang kepada pembeli mesti dalam akad yang real. Dia panggil majlis qabat, majlis akad jual beli yang hakiki. Dan berlakunya qabat tuan-puan, penyerahan barang dan penerimaan duit daripada penjual mesti di dalam majlis yang real. Sebab itu tuan-puan, kenapa tak boleh berlakunya akad jual beli yang sebenar secara online dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana kita transfer ke dalam akaun dia. Dia tak qabat pun. Duduk masuk dalam bank dia. Dan barang itu tak diserah dalam majlis akad yang real. Tak diserah dalam majlis akad yang real. Hanya dinamakan majlis akad hukmi. Maka mazhab kita tidak menerima penyerahan tamalluk dan tamlik wa tamalluk secara hukmi, tidak diterima. Walaupun mazhab lain diboleh tuan-puan, saya ulang sekali lagi tuan-puan, takut tuan-puan terkeliru. Mazhab lain, mazhab Hanafi boleh, mazhab Maliki juga boleh menerima qada yang hukmi, penyerahan barang dan juga penyerahan harga di dalam majlis penyerahan secara hukmi, secara online ni tuan-puan dipanggil secara hukmi, bukan secara real. Dibolehkan mazhab lain. Tetapi kita tuan-puan, kita tak nak taklid mazhab lain, kita tetap kekal mazhab kita. Apa akad yang kita nak guna? Ini yang kita nak bincang tuan-puan. Kita tahu jual beli online tidak boleh untuk kita memilih terma jual beli. Maka kita boleh pilih akad alternatif. Masih lagi tuan-puan kita kekal dalam mazhab kita. Tak perlu kita taklid mazhab Hanafi. Kita tak perlu cari ilmu jual beli dalam mazhab Hanafi. Kita kekal mazhab kita untuk memudahkan orang awam tuan-puan. Kalau kita mahir, kita belajar kitab banyak tuan-puan, tidak menjadi isu. Kita boleh. Bagi orang yang mahir, dia boleh taklid mazhab Hanafi, dia boleh taklid mazhab Maliki. Simple. Tetapi kita orang awam, orang yang baru-baru nak belajar ataupun orang yang belajar tak banyak lagi ni, tak banyak kitab yang kita khatam bab jual beli, kita stay solid dengan mazhab kita, kekal dengan mazhab kita. Ada akad yang boleh digunakan. Akad apa tuan-puan agak-agak? Kita boleh guna dua akad. Akad pertama tuan-puan, kita boleh guna akad hebah sahaja. Yang kedua, kita boleh guna akad hebah bisawab. Ingat balik tuan-puan, kalau ada kekeliruan, kadang-kadang orang keliru, dia tak berapa nak mendalami dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, dia akan rasa pelik. Kenapa jual beli nak ditukar kepada akad lain? Apabila tak boleh jual beli mazhab Syafi'i, kekal jual beli, tapi mazhab Maliki dia nak kekal juga jual beli tapi dia nak tukar mazhab lain. Kenapa? Kerana dia kata dah jual beli takkan nak tukar kepada mazhab lain. Ini dia masih lagi terikat dengan gaya dan trend ibadat. Ibadat dia memang dia rigid tuan-puan, dia tak boleh tukar-tukar. Tetapi muamalah dia lebih anjal, dia lebih fleksibel. Kita boleh tukar akad mana pun, tetapi pastikan target dan tujuan dia tercapai. Sebab itulah 2-3 kuliah yang lepas, saya pernah beritahu kat tuan-puan, apa target, apa tujuan kita memilih akad jual beli. Ataupun pilih akad lain. Salah satu tujuan tuan-puan, untuk pastikan transaksi ini sah. Pastikan barang yang kita milik itu, barang yang kita tukar itu sah, dan harga yang kita berikan kepada pembeli itu sah dia milik.
Itu tujuan dia. Apabila tak boleh untuk meneruskan jual beli, kita boleh tukar kepada akad lain, tapi pastikan target dia tercapai. Pastikan bahawa akad yang kita nak guna ini sah untuk mengesahkan ataupun untuk memastikan bahawa kita boleh memiliki barang daripada penjual dan penjual boleh memiliki duit daripada kita. Pertamanya tuan-puan, kita boleh guna akad apa dia tuan-puan? Akad hebah semata-mata. Dalam mazhab Imam Syafi'i tuan-puan, dia panggil hebah salin, hebah mana hebah. Kita hebah duit semasa kita transfer tuan-puan, ingat kita niat di hati kita hebah kepada penjual dan penjual pula dia hebah barang kepada kita. Dia panggil konsep salin, hebah, menhebah. Target kita, tujuan kita settle. Itu untuk pastikan bahawa kedua-dua barang ini berjaya dimiliki secara prosedur syarak. Baik, kenapa kita boleh pilih hebah tuan-puan? Sebab hebah dia lebih ringan, dia lebih mudah dalam mazhab Syafi'i. Pertamanya hebah tuan-puan dalam qaul yang muktamad kena ada lafaz ijab qabul, tapi qaul dhaif tidak perlu lafaz ijab qabul. Dia boleh beramal ataupun boleh kita hebah memilih lafaz kinayah. Kinayah ni ada dua, pertama ada lafaz, yang keduanya senyap tapi kita niat, termasuk kinayah. Senyap saja kita hulur, niat hebah. Tidak ada lafaz, termasuk hebah juga dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Yang keduanya lebih ringan hebah ni tuan-puan. Hebah dia tak perlu berlakunya di dalam majlis serah menyerah. Hebah itu tak berlaku ataupun tak disyaratkan mesti serah menyerah dalam majlis akad. Walaupun kita serah, tidak ada penjual tak terima lagi, sah. Itu lebih ringan hebah dalam mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga tuan-puan, ringannya hebah ini, dia tak disyaratkan wajib khabar segera majlis akad. Tak wajib khabar segera dalam majlis akad. Bukan kata kita hebah wajib sebelum kita berpisah, wajib penjual itu menerima hebah kita dan sebelum kita berpisah dalam majlis. Tidak disyaratkan. Bila-bila dia boleh ambil. Contoh tuan-puan, orang melakukan hebah. Mana contoh yang banyak berlaku? Orang letak pisang di surau. Hari Jumaat, tiap hari Jumaat tuan-puan, dia bawa sebakul pisang, dia letak di depan surau. Hari Jumaat, dia letak dengan niat dia hebah. Siapa-siapa boleh makan. Maka walaupun dia letak 3 jam, 4 jam baru ambil, sah ke tidak? Sah. Dia letak pagi tuan-puan, zuhur baru orang ambil. Sah ke tidak? Sah. Kerana tidak disyaratkan khabar dalam majlis akad dan tidak disyaratkan khabar segera tuan-puan. Sebab tu boleh beramal dengan hebah ketika mana tuan-puan nak transfer melalui Maybank to you, melalui CMB Click dan sebagainya. Tuan-puan klik saja, tekan saja transfer ataupun tekan saja confirm, tuan-puan ingat aku hebahkan kepada si fulan bin si fulan. Dan kita sebagai penjual ketika mana kita post barang tuan-puan, niat aku hebah barang ini kepada si fulan bin si fulan. Kita tidak berlaku akad jual beli, tetapi kita berlaku di atas akad hebah. Jadi kita akan belajar tajuk detail. Kalau tak belajar dia pening juga tuan-puan. Ada tajuk khusus hebah, ada tajuk khusus hadiah dan tajuk khusus sedekah. Siapa tanya tu? Ummu Muhammad Marian, hebah ke maksudnya hadiah? Lain, hebah lain, hadiah lain. Dia hebah, hadiah, sedekah, makna sama tapi nisbah berbeza. Makna sama, nisbah berbeza. Kalau hebah dia umum, tanpa kita niat hadiah, tanpa kita niat sedekah, pemberian umum tanpa kita telitah aku sedekah, tanpa kita telitah hadiah, itu dipanggil hebah. 3 ni tuan-puan, 3 terma ni dia satu makna nisbah berbeza. Pemberian tanpa imbalan, tu makna dia. Dia panggil pemberian secara percuma. Tu dipanggil hebah. Dia panggil pemberian yang bila iwadin. Dia panggil tamliku syai' bila iwadin. Kita memberi sesuatu milik kepada orang lain tanpa imban balas. Tanpa perlu dia beri suatu benda balik kepada kita. Itu dipanggil hebah, beri secara percuma. Tetapi kalaulah dia sedekah, dia lebih spesifik. Sedekah ini dia niat sedekah, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada pemberian orang yang sangat memerlukan benda. Itu dia panggil sedekah. Kalaulah hadiah, pemberian refer kepada siapa?
merujuk ataupun nisbah kepada seseorang yang dia muliakan. Dia beri kepada kawan dia dengan niat, aku nak ihtiram kawan aku, muliakan kawan aku, sempena dia naik pangkat, sempena hari jadi dia, hadiah. Dia bukan orang miskin, maka dipanggil hadiah. Baik, itu salah satu. Kita boleh guna akad hebah. Yang kedua, kita boleh guna akad hebah bisawab, tuan-puan, insya-Allah. Akad hebah bisawab ini lain kali kita akan cerita, tapi pada malam ini satu dulu cukup, tuan-puan. Salah satu daripada dua solusi yang kita boleh buat. Pertamanya, solusi pertama, kita boleh boleh memilih akad hebah. Dan yang kedua, kita boleh pilih akad hebah bisawabin. InsyaAllah, hebah bisawabin saya selalu sebut sebelum daripada ni. Saya akan sebut dan akan datang sekali lagi. Tapi malam ni saya nak fokus kepada satu solusi saja, iaitu akad hebah boleh kita guna untuk menggantikan transaksi online yang tidak sah untuk kita implement dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau ada juga orang tanya, tuan-puan, tapi oleh kerana saya tak sempat, tapi saya nak jawab ringkas saja. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, tak perlu kita hebah, kita kekal jual beli saja. Ni orang yang rigid. Biasanya orang rigid ni, tuan-puan, dia tak belajar mazhab Syafi'i secara detail. Kita boleh kenal dia sebab dia tak berapa nak feeling dalam mazhab Syafi'i. Dia tak faham konsep-konsep asas dalam muamalah. Dia agak rigid, dia terikat dengan ibadah. Apabila kita tukar saja, jual beli kita tukar kepada akad hebah, maka dia akan rasa pelik, dia akan rasa mempermain-mainkan, dia akan rasa seolah-olah macam istihalah, dia panggil, seolah-olah macam ini satu strategi untuk menipu diri sendiri. Macam-macam dia andaian-andaian, tuan-puan. Sebab kita faham situasi dia, mungkinlah kita andaikan dia masih baru dalam mazhab Syafi'i. Dia biasa dengan orang panggil apa, tuan-puan, dia biasa dengan umum kontemporari sekarang ni, tuan-puan. Banyak kita terikut dalam muamalah ini dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh, tetapi kita kena belajar, tuan-puan. Guru saya, tuan-puan, dia alim 4 mazhab, tetapi apabila dia mengajar murid dia tak ajar mazhab Hanafi. Kita tahu apa rahsia dia, tuan-puan. Walaupun dia mahir dalam mazhab Hanafi, mahir dalam mazhab Maliki, tetapi dari segi spesifik ketika dia mengajar, dia meraihkan anak murid dia mazhab Syafi'i, dia fokus kepada Syafi'i. Selagi boleh beramal dengan Syafi'i, kita beramal dengan Syafi'i. Tak perlu kita taklid kepada mazhab lain. Sekiranya masih ada ruang untuk kita implement mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa, tuan-puan? Kerana orang yang mahir tak kisah. Para asatizah, okeylah, dia boleh bila-bila masa dia nak tukar mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sebab dia tahu tata cara. Sebab dia ada, tuan-puan, ada etika. Ketika mana kita nak tukar kepada mazhab Maliki, ada etika yang asas yang kita kena follow. Antaranya kena niat, aku taklid mazhab Hanafi. Aku jual beli online ni, aku aku hebah, aku nak jual beli juga. Antara asas dia kena buat, tuan-puan, ketika mana dia nak transfer mazhab lain, pertamanya ialah dia kena niat aku ikut mazhab Hanafi. Yang kedua, barulah dia ikut tata cara, syarat-syarat dan termasah di sisi mazhab Hanafi. Sebab itulah kenapa tuan-tuan guru kita dia tetap kekal dalam mazhab kita. Kenapa dia tahu orang awam ini, tuan-puan, orang yang tak mahir dalam bidang jual beli ni, baru khatam jual beli ataupun baru nak khatam, kalau takat sekali khatam, peni-peni lagi, 2 kali khatam baru nak nampak, 3 kali khatam baru nak jelas, 4 kali khatam baru clear, tuan-puan. Itulah dia proses ilmu, proses belajar. Tapi kalau tak khatam lagi, memanglah dia akan pening, tuan-puan. Tak mustahil dia akan pening. Baik. Kesimpulan, tuan-puan, settle, terjawab isu-isu yang ramai 2-3 orang PM saya, dia kata boleh tak sharing jual beli secara online. Jadi terjawab, tuan-puan, jual beli secara online tidak boleh implement dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana tidak boleh memenuhi syarat dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kita boleh tukar kepada akad hebah ataupun yang kedua hebah bisawab. Minggu depan, tuan-puan, saya nak jawab juga minggu depan. Boleh tak kita nak tukar kepada akad jual beli salam? Jawab dia tak boleh, tuan-puan. Ada orang tak puas hati. Dia kata ada dalam kitab. Memang ada dalam kitab.
Tetapi dia secara umum, walaupun kitab tu kitab mazhab Syafi'i, dalam ada orang argue dengan saya, dia kata dalam kitab Fiqhul Manhaji, fiqh mazhab Syafi'i, dia mengatakan boleh jual beli salam. Ia boleh jual beli salam, tapi mazhab lain. Walaupun fiqh itu fiqh mazhab Syafi'i, tapi kita kena ada asas dalam mazhab Syafi'i untuk baca. Kalau kita berguru lain, ini yang penting berguru, tuan-puan. Please, tolonglah tuan-puan supaya dia tak menjadi keliru. Apabila saya beramai orang tanya dan ramai orang argue, dia tanya kadang-kadang bukan dia nak dengar ilmu kita, tidak. Tapi dia nak kita jawab dengan apa yang sesuai dengan jawapan dia. Ini ramai yang perangai macam ni. Apabila kita jawab tak kena dengan nafsu dia, dia tak terima. Dia mulalah kata ada dalam kitab. Ya, betul, ada di dalam kitab. Tetapi kita kena belajar kitab itu dengan guru. Jangan kita tidak ada asal, tak pernah khatam satu kitab muamalat pun, tiba-tiba kita baca, faham sendiri, implement. Ini sangat bahaya, tuan-puan. Guru penting, guru kita akan bantu. Ini akad salam tapi bukanlah mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kenapa? Kerana mazhab Syafi'i lagi ketat salam dia. Mesti kena serah modal. Maksud modal ni kita tempah, kena bayar dalam majlis akad yang hakiki. Sama juga dengan jual beli. Tak boleh akad online. Online dia tak akad jual beli hakiki. Dia online ni dijual beli secara hukmi. Wallahu a'lam, tuan-puan. Kita tak nak panjangkan kerana tak nak ambil masa tuan-puan panjang. InsyaAllah, tuan-puan, kita akan sambung bulan depan, minggu yang kedua, Rabu minggu kedua dan juga Rabu minggu keempat setiap bulan. Kita kelas 2 bulanan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk kita khatamkan kitab jual beli supaya amalan jual beli kita, amalan hebah-hebah kita, amalan wakalah kita menepati dengan syariat sebenar di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak kepada tuan-puan. Terima kasih kepada pihak penganjur surau Abdul Rahman bin Auf Presiden sebelah. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa surau dan terima kasih kepada pihak urus dia kita Ustaz Roy, dan juga tak lupa kepada tuan-puan. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga keberkatan umur kita dan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita